sambungan hadis berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Quran la tuqra'u fi baitin wa fihi syaitan illa kharaja minhu ayatul kursi rawahu al-Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang merupakan penghulu bagi ayat Al-Quran. Sebaik sahaja ayat itu dibacakan dalam mana-mana rumah, sedangkan dalam rumah itu ada syaitan, maka syaitan itu akan terus keluar. Ayat itu ialah ayat kursi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang merupakan penghulu bagi ayat Al-Quran. Sebaik sahaja ayat itu dibacakan dalam mana-mana rumah, sedangkan dalam rumah itu ada syaitan, maka syaitan itu akan terus keluar. Ayat itu ialah ayat kursi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديد قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله وأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته ثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء عن الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان رواه البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik saya untuk menjaga harta zakat fitrah. Seorang lelaki telah datang dan mula meraup bijiran daripada harta zakat itu dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata kepadanya, saya mesti bawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya ini seorang yang berhajat, saya menanggung ahli keluarga dan saya sangat memerlukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata lagi, lantas saya telah melepaskannya. Setelah pagi hari saya telah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Yani Allah telah mengkhabarkan peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun menjawab, wahai Rasulullah, dia telah mengadu keadaannya yang sangat memerlukan dan menanggung ahli keluarganya. Maka saya telah berasa kasihan terhadapnya, maka saya telah melepaskannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga-jagalah, dia telah membohongimu dan dia akan datang lagi. Lantaran sabda Nabi SAW, saya telah meyakini bahawa dia pasti akan datang, maka saya terus menunggunya. Dia datang lagi dan mula meraup bijiran dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata, saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi SAW.
Dia berkata, tolonglah lepaskan saya. Saya adalah seorang yang sangat memerlukan. Saya menanggung ahli keluarga saya. Saya tidak akan datang lagi. Lantaran itu saya telah merasa kasihan terhadapnya, maka saya telah melepaskannya. Apabila pagi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan? Saya menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadu keadaannya yang sangat memerlukan dan dia menanggung saraan ahli keluarganya, maka saya telah merasa kasihan terhadapnya, lalu saya melepaskannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah, dia telah membohongimu dan dia akan datang lagi. Lantaran itu saya terus menunggu. Dia datang lagi dan telah meraup pikiran dengan kedua-dua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata, saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi SAW. Ini kali ketiga dan terakhir kamu berjanji bahawa kamu tidak akan datang, tetapi kamu datang juga. Dia berkata, lepaskanlah saya. Saya akan mengajar kamu ayat-ayat yang dengan perantaranya Allah SWT akan beri manfaat kepada kamu. Saya bertanya, apakah ayat itu? Dia menjawab, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka Allah SWT akan mengutuskan untuk kamu seorang penjaga, dan syaitan tidak akan dapat menghampiri kamu sehingga ke subuh. Lantaran itu saya telah melepaskannya. Pada waktu pagi, Rasulullah SAW bertanya pada saya, apakah yang telah saya lakukan terhadap tawanan kamu semalam? Saya menjawab, dia berkata kepada saya bahawa dia akan ajarkan kepada saya ayat dengan perantaraannya Allah SWT akan beri manfaat kepada saya. Maka pada kali ini pun saya telah melepaskannya. Baginda SAW bertanya, apakah ayat-ayat itu? Saya menjawab, dia berkata bahawa bila kamu mula berbaring di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi hingga ke akhirnya, maka Allah SWT akan utuskan seorang penjaga untuk kamu, dan sehingga ke subuh tidak ada syaitan yang boleh menghampiri kamu. Perawi mengatakan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum sangat gemar terhadap perkara-perkara kebaikan. Oleh itu pada kali terakhir telah mendengar perkara kebaikan tawanan itu dilepaskan. Baginda SAW bersabda, dengarlah, dia telah bercakap benar dengan kamu, walaupun dia seorang pendusta yang besar. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara semenjak 3 malam? Saya menjawab, saya tidak tahu. Baginda SAW bersabda, dia adalah syaitan yang dengan tipu dayanya untuk mengurangkan harta zakat. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub Ansari bahawa syaitan telah berkata, apabila kamu masuki rumah, bacalah ayat itu, nasihat syaitan, jin dan seumpamanya tidak akan menghampiri. Rawahu Tirmizi. Jadi alhamdulillah, tuan hadirin hadirat, 2 hadis tentang kelebihan ayat kursi. Kelebihan ayat kursi, janji daripada khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca ketika nak tidur, siapa dia baca dalam rumah dia, tidak akan dimasukkan oleh syaitan dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna marashidna. Allahumma inna nas'aluka as-sadad fil qawli wal 'amal. Sambung dengan suratul Nisa. Suratul Nisa muka surat 78 ayat sebelah, ayat ke sebelah suratul Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambungnya surah An-Nisa masih lagi berkait dengan hukum Allah SWT, panduan daripada Allah SWT. Dan seperti mana kita bicara surah ni, nama surah An-Nisa dengan maksud surah yang mana untuk kita tegakkan keadilan. Surah ni tajuk utama dia keadilan dengan rahmah, keadilan yang ditegakkan dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Dan yang mula-mula sekali kena adil Allah Ta'ala. Dan Allah SWT mula sebut hukum-hukum dia, perintah-perintah dia. Dan keadilan dia daripada Allah. Dia kita kena faham gapo dia keadilan ni, perintah Allah. Kena masuk. Bukan keadilan ni cara kita. Keadilan ni perintah Allah. Sebab kita tidak tergambar dalam kepala kita bahawa Allah lah yang paling adil. Allah lah yang paling adil. Jadi semua hukum dia ni adil lah kan? Tak. Maka ajak manusia supaya kembali pada hukum Allah ni, ajak pada keadilan. Ajak pada keadilan. Cuma kadang-kadang kerana akal kita, tak, pengalaman kita, ilmu kita terhad kan? Maka kadang-kadang kita tak nampak hikmah daripada perintah-perintah Allah SWT. Tapi orang mukmin dia kena tahu, dia kena yakin. Sebab apa? Asas orang mukmin dia jelas tentang Allah ni. Kerana Allah, ilmu dia begitu sekali hebat. Tak? Ilmu dia lautan, ilmu manusia ni celupan. Maka mustahil. Walau bagaimanapun ayat yang kita baca ni, ini ayat di antara zaman kita ada iskal ya? Sebab kita hidup dalam apa dia, keadaan ni sudah dibina sekian lama menjauhkan manusia daripada perintah Allah, menjauhkan manusia daripada perintah Allah semua. Jadi zahir kita baca ke, tak, mari dalam hati rasa tidak ada keadilan. Rasa tidak ada keadilan. Khususnya berkenaan dengan bagi sakan. Orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian. Adil ke mana? Adil ke mana? Ya. Semua tu dia berkait dengan keadaan yang mana kita diutuskan dengannya. Kita diutus dengannya. Sebab tu kita kena tengok. Kalau kita boleh tengok keadaan kita, apa tengok Quran secara keseluruhan. Kadang-kadang kena baca ayat ni kan, maka kita akan jadi silap faham. Tapi kalau kita baca ayat sebelum ni, ayat sebelum ni, maka kita akan nampak. Sebab apa? Ayat sebelum ni cerita tentang tanggungjawab orang Islam. Tanggungjawab terhadap anak yatim, pera anak yatim. Tu pera anak yatim tu, khitab pada siapa? Pada siapa kena bertanggungjawab? Orang lelaki ke perempuan? Orang lelaki kena bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab dia. Lepas tu nak nikah, bayar mahar, mas kahwin, siapa dia bertanggungjawab? Orang lelaki. Lepas tu nafkah, tak, pada isteri, pada anak, siapa dia? Orang lelaki. Allah tak ada beban ke? Orang perempuan tak ada. Sebab tu kalau kita tak baca sini, kita ambil ayat ni ke tak? Jadi masalah. Apatah lagi kalau kita hidup pula dalam keadaan lagu ni. Mana dalam sebelum ni orang perempuan ni tidak diwajibkan dia cari nafkah. Orang perempuan ni tidak diwajibkan cari nafkah sebab dia tidak ada tanggungjawab terhadap nafkah. Tak ada. Cuma dalam nah tak ada melarang orang perempuan daripada cari nafkah, tak ada. Nah tak ada. Untuk larang orang wanita-wanita keluar daripada rumah cari nafkah, tak ada.
Ada. Tapi Quran bagi tahu orang perempuan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah. Dia bertanggungjawab terhadap nafkah orang lelaki. Orang lelaki. Waktu dari sudut mahar mas kahwin, dari sudut nafkah orang lelaki, dari sudut dia pun, dari sudut denda anak apa dia buat punah bagi orang tak kereta orang buat punah, siapa dia bertanggungjawab? Orang lelaki ke? Dan lelaki tak suami, orang lelaki bertanggungjawab. Orang perempuan tak bertanggungjawab. Hatta dia pun, dia mak dia nyusu kan, nyusu tidur bulan nyusu, anak lemah mati anak, siapa dia bertanggungjawab? Dia anak. Orang lelaki bertanggungjawab. Orang lelaki bertanggungjawab. Orang lelaki. Tak, kita ada sistem kita. Sistem aqilah dia panggil, sistem aqilah. Usbah minar rijal. Tak. Belah ayah. Dia bertanggungjawab. Orang lelaki juga. Aqilah ni hukum dia. Kalau berlaku kematian yang tidak sengaja ke apa dia bertanggungjawab? Orang lelaki juga. Orang perempuan tidak bertanggungjawab. Mana orang lelaki ni risiko dia, kehidupan dia ni penuh. Orang perempuan saja. Sebab tu jahiliah ni dia rasa orang perempuan tak perlu. Tapi Islam walaupun tak ada gambar dia kan, dia ada bahagia dia juga. Dia ada bahagia yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebab sistem kehidupan kita sekarang, sebab tu kita kena bahas, sebab tu kita kena syirik juga. Maknanya kita kena betul kehidupan kita biar jadi seperti mana Quran. Mana umat ni tak akan betul, manusia tak akan betul bila manusia jadi seperti mana yang Allah Taala nak. Yang mana bertanggungjawab keluar daripada rumah cari nafkah ni memang tugas orang lelaki. Orang perempuan sepatutnya duduk rumah. Sebab rumah bukan duduk saja, ada rumah dia ada sistem dia, ada madrasah dia. Ini peranan yang dimainkan untuk bina generasi. Untuk bina generasi. Ini sebenarnya tugas. Tugas wanita, Tapi kita sudah masuk dengan kehidupan kita sekarang gini. Tak. Tapi selagi mana kita, kalau kita, sebab pemikiran kita ni pemikiran barat kan. Kita terkesan dengan barat. Tak. Orang lelaki bawa bah, orang tina bawa bah. Dan ni orang lelaki bawa lari, orang tina bawa lari kot kan. Ini semua nak. Jadi dia nak kesamaan dari sudut benda gitu. Jadi taklah satu bahagian, satu ruang. Dia Islam bukan kata orang perempuan ni tak boleh dak, dia fungsi dia, tugas dia. Wa qarna fi buyutikum, Allah Taala bagi kita orang perempuan ni. Orang lelaki Allah Taala qawamun. Ada ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sifat orang lelaki dah ni, qawwam ni mubalaghah bagi qaim. Mana sifat orang lelaki yang kena banyak bangun, yang kena banyak bergerak. Sifat orang lelaki dah. Dia memang fitrah dia lagu tu. Allah puan Allah Taala kata wa qarna fi buyutikum. Kamu nak duduk di rumah. Bukan kata dia bukan merendah, kata tak ada kaitan dengan merendah. Tak ada. Memang fungsi dia. Fungsi dia tak lagi mana. Macam pilot kan, pilot tu dia kena duduk dalam bilik dia. Bukan dia tak boleh pergi tepi luar, nak duduk relax. Tak. Ni keadaan kerana jahalat tentang hakikat agama kan tak. Maka duduk perjuangkan kebebasan tanpa faham dia punya asas dia tu. Maka semua kan. Siapa orang dalam pilot dalam kapal terbang tu kat pilot pun kata apa kawan kena duduk dalam, kawan pun ada hak juga nak tepi luar, duduk demo duduk saja gitu. Jadi keadaan berlaku lagu tu. Jadi masalah. Habis taklah kalau dia tu habis tak. Tak tahu gimana. Ni fungsi untuk bina generasi, bukan fungsi kecil ni. Untuk bina anak-anak generasi baru ni. Ni peranan daripada wanita-wanita kita. Wanita-wanita kita. Sebenarnya, sebab tu boleh tengok sini kan. Dia pakai baru baca ayat ni. Tak, ayat ni berkenaan apa? Nafkah untuk nikah orang lelaki, nafkah keluarga, makan minum orang lelaki. Tak. Dia orang lelaki, denda apa orang lelaki, semua orang lelaki. Dia semua dia perlukan keluar belanja. Jadi bila ayah mati, bila harta saka tu Allah SWT tahu dah diberi tu kerana berdasarkan tanggungjawab. Kalau Allah Taala bagi sama kan, oh ni tak demo tak terbit sikit abu. Tiba-tiba kita kena sama. Kan tak adil. Sebab tu sebenarnya hukum Allah SWT cukup adil. Dia bahagi pula tengok yusikumullah, Allah nama yusikumullah fi auladikum. Allah SWT sendiri. Biasanya ayat lain perintah aqimus salah. Tak, umum gitu, dirikan sembahyang. Kalau boleh puasa kan, bila lihat falyasum, bila lihat anak murid maka hendaklah kamu puasa. Allah tak sebut nama dia, tapi ni
yusikum. Allah SWT wasiat. Tak ada sebut nama dia, nama zat dia. Tak ada sebut. Supaya timbul rasa apa dia? Rasa tunduk dia, patuh, taslim pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala wasiatkan kepada kamu berkenaan dengan anak-anak kamu, berkenaan dengan anak kamu. Bila berlaku kematian. Padahal sebenarnya anak kita patut dia mati, boleh kau kita ayuh lah. Ikut logik lah. Boleh kau ayuh. Kita duk pergi, kita habis banyak mana dia? Tak. Kita dah atas daripada pasti 2 tahun duk tunggu. Sekolah rendah gini-gini. Tak. Patut dia mati. Patut kita, patut kaya. Orang paling banyak berjasa sekali pada dia ayuh. Tapi tidak. Allah SWT syariat dia kan, agama dia bukan dengan perasaan, bukan rasa kita, tak. Dengan penuh keadilan. Siapa dia paling berhak sekali dapat harta ni? Anak dulu. Sebab apa? Sebab anak ni baru nak bina kehidupan. Perlukan, tak? Perlukan gapo keuangan untuk bina ni. Ayah stabil dah nak mati dah, patut umur pula pendek ya, biasanya. Tapi anak ni baru nak mula hidup. Ataupun duduk tengah sumak dengan kehidupan. Jadi sebab tu sebenarnya kalau tengok nilai-nilai kadang-kadang tepat. Tak, sebab tu kita dengan perintah Allah SWT ayat begini kan, kita mula faham tetap perintah Allah SWT ni, faham tetap ilmu Allah SWT, supaya dalam masalah lain kita taslim dia walaupun kita tidak faham. Jadi Allah Ta'ala wasiatkan, Allah Ta'ala sendiri sebut nama dia berkenaan dengan anak kamu. Lagu mana? Lidzakari mislu hadil unsayain. Tak. Anak lelaki akan dapat 2 bahagian anak perempuan. 2 bahagian anak perempuan. Kerana tanggungjawab, nafkah. Ya, tapi kita jadi masih lagi kita rasa khalas sekarang ni kerana apa? Kerana tidak tanggungjawab lah. Tidak bertanggungjawab. Nah, tu jadi penat dia. Kerana sistem kita pilih, kita yang pilih sistem lagu tu. Kita tak mesti kembali pada Allah dan Rasul, tak mesti kembali pada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mahu masalah, barulah kita duk tanya agama. Sedangkan masalah tu punca daripada kita tadi ikut agama. Masalah sebab sekarang ni orang duk atas ke tak? Apa dia? Pembazir sekarang. Tak. Orang Islam dalam bulan puasa ni pembazir. Malaysia ni pembazir dia 1000 tan makannya. Boleh makan 7 juta orang. Tak, kita pembazir. Tak. Akhir sekali dia buat kan. Mana peranan ulama-ulama ni, ustaz-ustaz ni tentang masalah ni. Ya habis jalan dah tu. Tak. Natijah dia. Dia bukan masalah bukan masalah boleh puasa. Tak. Dia masalah berkaitan dengan kehidupan tu. Dia masalah sistem kehidupan yang kita lalu tu. Lagu mana? Hal tu semua berkait belakang. Kita nak selesai dengan nak suruh Tok Lebah kata jangan bazir, lepas tu nak suruh orang pun tak bazir lalu. Mana boleh. Manusia bukan lagu tu. Kalau lagu tu boleh urus manusia. Sebab tu orang tak faham hakikat tu. Tak. Manusia ni bukan tak boleh taat dengan peraturan. Hatta agama sendiri tengok. Allah SWT sendiri yang buat manusia. Tengok lagu mana Allah Ta'ala tarbiyah kita. Mari ayat kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurr bil hurr. Ayat sebelum ni berkenaan dengan sumber halal. Nak bagi tahu supaya jangan makan harta orang secara batil ni. Allah Ta'ala datang apa dulu? Datang amal-amal puasa dulu. Tak tarbiyah dengan puasa. Dia benda tu perintah tu bukan dengan kefahaman. Dia kena buat. Tak hari tak makan daripada terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari. Benda tu dia buat dalam masa sebulan. Ni nak suruh manusia ni dengar kata, nak suruh manusia ni boleh taat. Kesenang. Sebab manusia perlu benda lagu ni. Dia bukan perlu kefahaman peraturan itu semata-mata. Kalau manusia ni hanya perlu kefahaman tentang peraturan, mudah kerja. Masalah ni kita ni kita tak boleh buat gapo, tak boleh buat sesuatu. Bukan kita tak tahu. Tahu belaka semaya tahajud molek, tahu belaka semaya Jumaat ni molek, tahu belaka, tapi bukan semua boleh buat kan. Tahu belaka rasuah tak molek, semua bukan tak tahu. Hak pemberi rasuah, hak terima rasuah, semua tahu belaka, tapi tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Ini dia panggil kelemahan iman, dia panggil ni kita tak peduli. Kita nak hidup seperti mana Allah Taala gambarkan sifat manusia. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Qiyamah kan? Bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia ni nak buat apa dia nak buat, jangan orang kata dia, tapi nak jadi molek. Jadi molek. Tak ni bukan lagu tu. Jadi Allah Taala bagi tahu anak lelaki dapat 2 bahagian,
anak perempuan. Apa sebab dia bagi nafkah? Dia bila adik-beradik, bila anak perempuan ni bila masa kecil ayah. Tak. Kalau ayah tak ada, ayah mati. Tak, siapa dia bertanggungjawab? Saudara. Adik-beradik. Orang perempuan tak ada, dia tak ada bahagian dia. Dia tak ada. Usbah dia ni, dia ada orang yang bertanggungjawab. Dia tak ada nafkah ni. Kalau dia nikah suami dia cerah dia, kembali semula, balik pada ayah. Kalau ayah ada, balik semula. Dia tak ada. Dia tak ada. Ini Islam bina kita. Lah ni oleh kerana kita duduk zaman lah ni dah. Anak tangguh pok pun anak tangguh. Habis. Bukan anak tino, anak jantan tak apa, sama Rizal bagi. Allah Ta'ala ni saka pun dia, cara bagi pun dia kemah. Tak. Bila berkait dengan orang yang bertanggungjawab kan tak? Tengok kita bagi tahu lidzakari mislah ni. Untuk anak lelaki dia dapat 2 bahagian. Fa in kunna nisa, sekiranya dia tak ada anak lelaki, anak perempuan ya. Dia tak ada anak lelaki, ada anak perempuan. Dan anak perempuan pun lebih daripada 2 orang. Maka 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang kan? 2 ke atas, maka 2/3 tu bagi sama rata. 2/3 tu bagi sama rata anak perempuan. 2/3. Wa in kanat wahidah, sekiranya anak perempuan seorang, maka separuh dia dapat. Separuh dia dapat. Dia dapat separuh. Separuh lagi ada bagi orang lain. Tapi anak lelaki tak. Anak lelaki kalau dia seorang ya, tak, semua dia dapat. Semua dia dapat. Berapa dia dapat semua tahun mana ni? Kalau perempuan dapat, orang lelaki dapat 2 bahagian kan? Bahagian. Allah nak bagi tahu. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Bagi kedua ibu bapa dia, Allah Taala bagi tahu. Bagi kedua ibu bapa dia, mak dengan ayah ni, dia akan dapat 1/6. Sekiranya anak mati tu tak ada anak. Mimma taraka in kana lahu, sekiranya dia ada anak. Mimma taraka in kana lahu walad, sekiranya ada anak, maka mak dan ayah tu dapat 1/6. Dapat 1/6 setiap mak ayah dapat. Tapi sekiranya tak ada anak, maka mak dapat 1/3, hak baki itu pada ayah belakang. Pada ayah belakang. Tapi kalau dia ada adik-beradik, fa in kana lahu ikhwatun, kalau ada adik-beradik, maka ke mak 1/6. Mak 1/6. Hak lain bagi ke ayah dengan adik-beradik. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Tapi hak ni pun semua ni Allah Taala bagi tahu selepas selesai wasiat, selepas selesai hutang, dan juga selepas selesai berkenaan dengan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah pun duit saka juga, duit arwah juga. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah lah. Tak termasuk makan tahlil dah. Tak, itu bukan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ni tak terurus pengebumian arwah. Jadi duit sebelum jadi saka ni kena selesai dulu apa dia? Pengurusan jenazah. Duit dia kena selesai dulu berkenaan dengan hutang. Dia kena selesai dulu dari sudut wasiat. Sebut wasiat, sebab wasiat tak ada apa dia? Tak ada dokumen, tak ada wasiat ya. Tak. Tengok Quran, bila benda tu tak kemah, orang tak lihat gapo ke tak? Ayat mari lalu. Quran mari lalu. Allah Taala ambil tanggungjawab lalu. Oh ya, bagi. Tak. Anak yatim kan orang tak puasa. Maka Allah Taala sebut lalu. Siapa dia makan harta anak yatim. Riba nampak molek. Reda sama reda belaka. Tak, akal manusia terhak kan macam budak kecil. Kena kecil. Allah Taala kan. Allah Taala ambil tanggungjawab. Haram riba. Kalau lek kena kecil gitu, buat tak nampak. Bagi tak nampak. Begitu juga wasiat. Wasiat. Sebab tu Allah Taala dahulukan wasiat daripada hutang. Sebenarnya hutang itu lebih besar lagi. Tapi oleh kerana wasiat ni orang tak ambil berat. Kalau orang tak saya bagi kan, dia wasiat gitu. Wasiat gitu. Tak. Jadi Allah Taala bagi tahu, kena selesai wasiat dulu. Tak lebih daripada 1/3. 1/3 tu.
kena bagi. Tak duit 100,000. Tak, hutang 50,000, bayar hutang 50,000. Lepas tu wasiat tak 100,000. Apa? 10,000. Tinggal 40,000 lagi. 40,000 tu baru jadi zakah. Jadi zakah. Allah Ta'ala beritahu hakikatnya, abna'ukum aba'ukum abna. Ayah kamu, anak kamu kan kamu tak tahu. Siapa dia bagi manfaat pada kamu? Siapa dia bagi manfaat yang lebih dulu bagi manfaat pada kamu? Dari sudut harta lah. Dari sudut harta. Kamu tak tahu. Allah lebih tahu. Faridatan min Allah. Ini kefarduan daripada Allah, kewajipan daripada Allah. Sebut nama dia pula. Faridatan min Allah. Kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ni apa hukum dia? Innallaha kana aliman hakima. Hukum Allah Taala ni alim hakim. Ya. Langgar ni tak. Abu Hurairah bagi tahu kepada kita kan. Kau hidup 60 tahun, 70 tahun beribadat kan? Masa nak mati wasiat akhirah dengan hukum Allah ni. Masuk neraka kan? Bahaya. Jangan. Dia bukan masalah tahu tak tahu. Masalah tak ada rasa perintah Allah tu besar. Ini bahaya ni. Sekarang ni kita didik umat ni langgar perintah Allah, langgar sunnah Nabi tak ada rasa. Ni bahaya. Bahaya pada umat. Sebab tu kita jangan ingat perintah Allah SWT ni bukan masalah tahu tak tahu. Semua orang tahu, semua yang wajib, semua yang wajib. Tapi orang tak ada rasa. Bila tak ada rasa kan, tak ada apa. Tak. Dia rasa main bertitir sedap lagi. Lagi main bertitir, tak cara. Manusia ni dia hidup dengan rasa, dia bukan hidup dengan ilmu semata-mata. Tak. Sejauh mana dia ada rasa, jauh tu dia akan takluk. Ni ajib manusia ni. Sifat dia gitu. Sebab tu ayat Quran fadilah ni untuk bagi tahu, untuk timbulkan rasa tu. Ayat Quran dia bukan semata-mata sebuah kitab maklumat yang tidak ada hubungan dengan hati perasaan. Tak ada. Manusia hidup dengan hati dia perasaan gitu. Sebab dia. Cuma Quran bagi tahu pada kita ni Allah Taala bila ayat tentang hukum dia sudahi dengan innallaha kana aliman hakima. Kita kena rasa perintah Allah Taala tu terbaik. Sebab ni kita nak tegak keadilan rahsia kita mari mana? Perintah Allah. Perintah Allah. Tadi kita debat sama-sama kita tengok sudut pandang kita masing-masing. Satu bahagia anak, bahagia suami isteri pula. Walakum nisfu ma. Cuma bahagia faraid ni dia kena masuk khusus dia lah. Tak kena bagi pakar dia lah. Hak ni asah dari Quran. Asal Quran. Tapi sebenarnya hukum Allah tak payah sebenarnya. Jadi payah nak buat tu payah tu. Dia payah ni bukan payah kerana payah hakikat. Tak, payah ni kerana cinta pada dunia. Tu ya. Cinta pada dunia. Cinta pada dunia ni bahaya. Tak cara dah. Tak cara. Depan ni kita tabak gitu kan. Depan ni kita tabak. Macam-macam saya bagi kan. Depan ni kita tabak. Hak ni tak nak ni. Tak segi ke maik lah. Tak usah tanya ustaz lah. Kita bagi sama-sama rata sama kita sudah lah. Tak. Bahaya. Sebab apa? Kecek lagu ni kan? Sebab perintah tak ada rasa besar. Apa tak kalau terdidik umat dengan lagu ni? Bahaya umat ni. Umat ni. Walakum nisfu ma taraka azwaj. Allah Taala bagi tahu bagi kamu bila kematian isteri kamu lah. Bagi kamu Allah Taala bagi tahu separuh apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Bila isteri kamu mati, Allah Taala bagi tahu dia ada harta. Dengan syarat dia tidak ada anak. In lam yakun lahunna walad. Sekiranya dia tidak ada anak, maka harta dia tu boleh separuh pada kamu. Tapi kalau dia ada anak, maka kamu dapat 1/4 daripada apa yang dia tinggalkan. Hak ni pun selepas selesai wasiat dia, selepas selesai hutang dia. Dan bagi isteri pula, kematian suami, bila suami mati, bagi isteri ni 1/4 kalau tidak ada anak. Illam yakun lakum walad. Sekiranya ada anak, maka seorang isteri dapat 1/8 daripada yang ditinggalkan. Lepas tu kalau 3 isteri, kalau 3 orang, isteri 4 orang isteri, bagi. Kalau tak ada anak, bagi 1/4, 4 orang. Bagi 4 pula. Kalau ada anak, suami dia ada anak. Ada anak daripada dia ke, ada anak daripada orang lain ke, tak kira. Maka 1/8 itu bagi belakang. Bagi pak-pak. Hak ni pun selepas wasiat juga. Selepas wasiat dan selepas hutang, selepas selesai. Tengok ulang macam. Buat benda besar.
Benda besar. Utai dengan ni, selagi orang ni tak sesat, amal ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena apa dia? Kalau ada lah. Tak, duit ada. Tak bayar. Bangkit akhirat dalam keadaan curi. Dalam keadaan seperti mana orang ambil makan haram, pemakan haram, Allah Taala tak terima. Allah Taala tak terima. Buat zalim, dia termasuk berlaku zalim, makan harta haram. Buat zalim di akhirat ni, Nabi SAW gambar bahaya kita, tak bahaya. Satu orang tu diputus masuk syurga dah, masuk syurga dah, nama kita ada dalam syurga dah. Tapi oleh kerana kita ada buat zalim pada mana-mana orang, ada orang tu ahli neraka. Ahli syurga tak kena masuk syurga. Dia kena sesat dulu di akhirat. Baik setapak saat tu Nabi beritahu. Berarti kezaliman ni bahaya. Ambil hak orang ni. Tak. Walaupun dia ni sudah baik dah molek dah, tapi dia dah ambil hak orang. Dia kena sesat. Kalau dia tak sesat kan, akhirat walaupun dia dengan amalan dia patut masuk syurga dah, nama dia ada syurga, dia tak boleh masuk syurga. Sehingga dia kena sesat dulu. Walaupun orang hak dia tu masuk neraka, tak ada kira. Ada buat salah ke apa? Dengan ahli neraka. Tak apa, ahli neraka kira mudah-mudah. Kalau dia masuk neraka dah. Dan ahli neraka tak akan masuk neraka, ahli syurga tak akan masuk syurga. Ahli syurga tak akan masuk syurga. Sehingga Allah Ta'ala sesah kezaliman. Semua benda, apa saja betul. Dia tidak ada yang lebih zalim lebih daripada ambil hak orang. Ambil hak orang. Jadi kena sesah. Fa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun. Hadis sekiranya satu orang lelaki itu ada atau seorang perempuan, dia kalalah. Kalalah ni apa dah? Seperti mana Abu Bakar bagi tahu. Dia tidak belah atas tak ada, belah bawah tak ada. Mak pak tak ada, anak tak ada. Mak pak tak ada, anak tak ada, isteri tak ada, suami tak ada lah. Tak ada kau satu. Tak dia. Sore sebatai kara. Tak bujang. Harta ada. Dan dia ada adik-beradik, walahu akhun aw ukhtun, dia ada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan. Maka falikulli wahidin minhum as-sudus. Maka setiap orang itu dapat sudus, 1/6. Tapi kalau seorang, kalau ramah, fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka. Sekiranya mereka ramah, maka bagi 1/3. 1/3 itu dibahagikan. Bahagi lagu mana? Sama rata. Apa ni? Ni ayat ni berkenaan dengan adik-beradik belah mak, adik-beradik belah mak. Ayat ni tidak mansuh seperti mana Imam Syafi'i bagi tahu, ayat ni tidak mansuh. Ya. Ayat akhir surah ni juga ayat akhir dia tentang adik-beradik belah pak. Belah pak lagu lain. Tak, pak mati. Adik-adik bukan adik-beradik belah ayah. Ayah mak tak kira lah, tapi keturunan bank sama. Hak ni bank lain, mak tulah. Mak tulah. Tak. Adik-beradik dia tu. Adik-beradik mak tulah. Tapi kalau dia ada adik-beradik ayah, dia ada bahagia dia. Allah Taala ayat akhir ni. Akhir. Itu tak sama, lelaki pun tak sama. Lelaki 2 bahagia, perempuan 1 bahagia. Tapi kalau adik-beradik belah mak, tak. Bank lain-lain. Adik-beradik belah mak. Harta saka tu belah mak ni bahagi sama rata. Tak kira lelaki perempuan. Tengok, bukan masalah lelaki perempuan harta saka ni. Allah Taala tahu. Dia berkenaan dengan tanggungjawab. Berkenaan dengan tanggungjawab. Kalau tidak ada dah, tanggungjawab tu jauh dah, tak nak buat tak perlu dah, sama rata. Ni ilmu Allah SWT, ni panduan daripada Allah SWT kepada kita. Hak ni pun Allah Taala bagi tahu tu pun selepas sesahkan wasiat dia, selepas hutang dia. Selepas hutang dia. Ghairu mudar. Dengan tidak bagi mudarat pada siapa-siapa. Wasiyatan min Allah. Sekali lagi sebutlah. Wasiat daripada Allah. Pesanan daripada Allah SWT. Dia Allah ni alim. Maha mengetahui. Lepas tu kalau langgar juga dia buat tak azab. Tu ramai orang langgar tu tak azab tu. Allah Ta'ala halim. Allah Ta'ala ni halim. Orang langgar perintah dia ni tak kata tu sebab dia halim. Bagi peluang pada manusia. Tilka hududullah, Allah kata. Itulah hudud Allah. Jadi hudud Allah ni bukan hudud dari sudut potong tangan jenayah. Tak. Semua hukum Allah ni hudud Allah belakang. Ni hukum Allah, hudud Allah. Allah kata, "Wa may yuti'illah wa rasul." Siapa dia taat pada Allah dan Rasul, Allah Taala akan masukkan dia dalam syurga, mengalir dia masukkan syurga, kekal dalam itu. Itulah kejayaan yang sebenar. Tapi wa may ya'sillah wa rasul. Siapa yang durhaka pada Allah dan Rasul, tengok. Ayat ni menakutkan.
Siapa dia derhaka pada Allah dan Rasul, wa yata'adda hududahu, dia telah melampaui hukum Allah Subhanahu wa taala, hudud Allah Subhanahu wa taala. Allah nak kata yudkhiluhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan dalam neraka kekal selama-lamanya. Walahu azabun muhin, bagi dia azab yang hina, bagi dia azab yang hina, bagi dia azab yang hina. Okay. Sebab tu kadang-kadang kita kena layan zahir dia tu. Memanglah kalau kita pergi prinsip ulama kan, ini ni kekal ni, kekal dah langgar perintah Allah, langgar sunnah Nabi ni kekal. Sedangkan orang Islam tak, tidak syirik dengan Allah SWT kan. Dan Allah Taala ayat lagu ni dia menimbulkan hak tu kaedah kita buat, kita kerja sama-sama kita ni. Tapi ini Allah Taala bagi tahu. Sama juga seperti ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa dia tidak berhukum dengan Allah, itu orang kafir. Maka ulama bagi tahu walaupun daripada zaman sahabat ke ada kufrun duna kufrin, itu bukan kufur keluar daripada millah. Itu kufur dari sudut tidak patuh pada perintah Allah Taala semata-mata. Dan Allah Taala kata apa? Siapa dia tidak berhukum dengan Allah, dia kafir. Allah kata. Allah kata lagu tu. Lepas kita nak faham, kita faham yang ini, lepas tu kita langgar, oh bahaya kita. Tak. Macam ini, ramai yang silap. Siapa dia derhaka pada Allah dan Rasul kan, kemudian langgar hukum Allah, hudud Allah. Ni bukan dia saka ni. Khalidina. Allah Taala akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Tentu sekali lah kita setuju ulama bagi tahu ni dengan dia menganggap perintah Allah Taala tak sesuai. Oh, dia lebih sesuai lagi. Dia tidak menafikan kewajipan agama. Itu tafsir daripada ulama sebenarnya. Tapi dari sudut perbuatan tindakan yang satu orang tu buat tu, dia tu masuk dalam ayat ni, lagu mana pun. Lagu mana pun. Dia sebenarnya kalau rasa tak masuk tu, dia tak ada rasa besar. Orang mukmin ni ayat turun pada orang kafir pun dia rasa bimbang pada dia. Nabi SAW tengok bila berubah ya agama dia, awal gelak ke tak. Nabi masuk masjid lalu takut. Sedangkan dia sudah diberi jaminan kamu Allah Taala tidak akan turunkan azab gini. Tak? Sebab Nabi baca ayat-ayat, Nabi kata wa mayudik. Tahu? Tak, aku tak tahu. Nabi bagi tahu. Kaum A dia tengok awal dia suka. Baik. Ini cara Nabi SAW. Dia ini nak bina umat ni. Kita kena bina umat ni, apa saja menyebabkan derhaka pada perintah Allah ni benda bahaya. Benda bahaya. Terutama zaman kita ni, orang tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Tak kesan daripada pendapat boleh jaga kisah ke tak? Tengok sekarang ni. Boleh rapat pun, tak rapat. Bila nak islah? Mana orang tak ada rasa apa? Tak ada rasa apa? Ustaz-ustaz tengok, duduk sembahyang belakang. Ustaz, sembahyang belakang. Nak mati lolo. Mana nak mati ni tak ada rasa gapo dengan khilaf ni. Nabi bagi tahu siapa dia sama dengan Allah, siapa dia putus dengan Allah, tak ada rasa gapo. Bahaya. Bahaya. Keadaan ni. Sebab tu dia sebenarnya agama ni, Quran, tilawah, semua amalan semaya ni makin lama orang makin takut pada Allah. Seperti mana ayat yang Aisyah radhiyallahu tanya Nabi kan berkenaan dengan sifat dalam surah daripada surah An-Nur. Tak, berkenaan sifat yang Allah Taala gambarkan. Tak, orang mukmin ni melakukan amalan soleh, melakukan gini tapi takut. Wa qulubuhum wajilah, Allah Taala bagi tahu. Tak, mereka melakukan amalan kebaikan tapi hati mereka begitu takut gerung pada Allah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, ni orang ni ayat ni dia ni melaku zina ke, buat dosa besar ke? Tak. Rasulullah kata tidak. Ni orang yang mana melakukan segala ketaatan. Tak. Tak perintah Allah dengan sempurna, tapi hati dia pada Allah begitu takut. Tu orang selamat. Orang selamat. Dia tengok ayat-ayat begini, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa dia derhaka pada Allah dan Rasul, dia mulai langgar hukum Allah, Allah Taala akan masukkan dia neraka khalidina fiha, kekal dalam itu, walahu azabun muhin, bagi dia azab yang hina. Kemudian ayat seterusnya berkenaan dengan hukum peringkat awan. Kita tahu kan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan zina ni gapo dia muntasyir. Zina ni perkara yang mana biasa. Perkahwinan zaman Nabi ni dia ada 5 jenis. So je betul orang itu zina belaka. Tapi zaman itu dikira apa? Sah. Dikira sah pernikahan lagu tu. Tak, salah satu seperti Aisyah bagi tahu ke tak? Mana-mana perempuan dia nak anak ke tak? Dia pasal dera. Tak dera putih. Jadi dia tak dera putih tu kan?
Orang lalu kat tahu ni. Siapa-siapa nak boleh masuk. Siapa-siapa nak boleh masuk. Dia open dah. Tak. Cuma kena tulis nama tu, SOP dia kena tulis nama tu. Nama telefon. Tak. Lepas tu kalau mengandung, maka tindak akan ambil nama telefon. Dia telefon dia akan dia tahulah awak jadi pak ni. Tak, saya ingat ni anak awak. Jadi kalau orang perempuan tu kata ni anak kita lihat gambar dah. Tak lihat gambar. Itu punya jahiliah, punya pernikahan. Tapi masyarakat terima belaka. Keadaan bila amar makruf ditinggalkan dia tu di Mekah. Mekah. Bah kita dengar hadis Nabi kan, anak muda mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, baik dalam masuk dalam masjid ngadap pada lutut Nabi, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Baik boleh masuk. Mana ada anak muda kita gitu. Nak jumpa Tok Imam ada gitu tak ada orang banyak. Tak. Tapi daripada jahiliah pada zaman Nabi ni nak boleh perubahan ni. Maknanya zina ni begitu berleluasa. Perkara biasa. Perkara biasa. Jadi untuk tarbiyah benda ni pun Quran pun sikit-sikit juga. Tak, Nabi pun cara Nabi pun tak sebagai sahabat ya Rasulullah. Saya tadi gitu tamai dak janji orang tino. Ni sangat masih seledah ni. Tak jumpa Rasul ya Rasulullah. Tadi saya ni tak terbit jumpa apa dia gawe lah. Tak jumpa tak nak tahan. Peluk cium buat. Saya buat belaka kecuali nikah ya. Kecuali tidak berzina. Lagu mana keadaan saya? Lagu mana keadaan saya? Nabi dah ambil wuduk kan? Ambil wuduk. Dah lepas wuduk pas semaya tu kita tanya Nabi ni. Nabi kata pakai semaya dah ni kan? Ambil semaya dah kan? Semua gugur dosa belakang. Ada dosa. Ada. Jadi cara Nabi. Ada. Peringkat awal nak dari sudut ayat Quran ke dari sudut ni kan dia nampak macam takhfif. Sebab benda itu tak boleh nak sesah dengan kata-kata semata-mata. Dia tak sesah. Masyarakat duduk meruk dengan benda tu. Tak. Cara Nabi SAW. Jadi ayat ni wallati yatina al-fahishata min nisaikum. Mana-mana perempuan Allah beritahu buat perkara fahish. Fahish ini zina di kalangan wanita-wanita kamu. Wanita-wanita kamu. Bila kamu dapati, maka fastashhidu alaihin nar. Dia ada orang saksi. Kata perbuatan mereka 4 orang saksi. Maka fa in syahidu sekiranya ada orang saksi, fa amsikuhunna fil buyut. Bila ada saksi 4 orang saksi tu, maka tahan dia dalam rumah. Tahan dia dalam rumah. Penjara ke dia ni. Ini penjara dari Islam ni. Sebab tu penjara kita semua konsep barat belaka kan. Penjara pun konsep barat terkesan. Ambil hak orang belakang. Tapi ini penjara kita ni. Dari Islam ni. Lepas tu tak selesai juga. Tak manusia dalam perkara besi, potok singa, potok kambing gitu kan ada. Petak kecil gitu. Bila manusia nak islah? Bila manusia nak islah? Manusia makin proses pula nak terima kenyataan itu. Tapi sebenarnya cara Quran tak tahan dalam rumah kan. Tak bina amalan dalam rumah tu. Bina untuk tarbiyah. Fa amsikuhunna fil buyut. Tahan mereka dalam rumah-rumah mereka. Hatta yatawaffahunna al-maut. Sehingga mati tak boleh keluar rumah sebab bila-bila sehingga mati. Ataupun Allah SWT buka jalan. Itu peringkat awal. Peringkat awal. Nah, peringkat awal. Tapi orang ni nak berlaku, ni tak berlaku. Dah ni 4 orang saksi. Payah dah. Nanti kita belajar hikmah dari surah An-Nur. Dah. Payah. Dalam Islam ni bunuh orang pun seorang saksi. Harta berkenaan dengan harta kita belajar ke tak? 2 orang. 2 orang. Kenaan dengan harta jual beli, butai tak? Butai juta ke apa? 2 orang saksi. Tapi kalau berzina 4 orang saksi. Benda pula lagu tu benda pula 1 minit 2 minit lah. Nak cari tengok hikmah cukup besar. Cara Allah SWT tarbiyah. Cara tarbiyah. Seorang tengok action kau kan, aku tengok dia tu berzina, tersebar. Wali apa dia? Kajian boleh igak bedah. Tak. Walaupun sungguh. Tapi dalam Quran Allah SWT kata apa? Pelawak, kadzab. Allah SWT tulis nama dia ni kadzab. Dia tengok sungguh. Tak. Tapi tak cukup orang. Tak. Tapi dia pergi check orang. Allah SWT kata apa? Kadzab. Tengok. Ni agama dia. Dia tengok sungguh.
Tapi Allah Taala tak benar ke royak kau kan, sehingga 4 orang. 2 orang tengok, tak boleh kecek. 3 orang tengok, tak boleh kecek. Kecek kot 3 orang tengok. Kau tengok sungguh gini-gini. Dah pula kau tiga-tiga. Dan di sisi Allah ke boleh? Tak, Allah Taala bagi tu kadzab. Tengok tarbiyah dalam Al-Quran Allah SWT. Tapi peringkat awal gini, mula-mula tahan dari rumah dulu. Tahan dari rumah dulu. Dia islah dulu. Sebab ni kadang-kadang kita faham, sebab tu dia tak masuk. Tak masuk. Dia kita nak faham bila kita duduk dalam suasana lagu tu. Macam sekarang ni dakwah di Brazil, di Mexico, di Amerika kan tak? Oh. Jumpa ke? Zina tak ada gah pun. Zina belakang dah kan. Ayah nak jumpa anak muda tak berzina dah. Sebab tu bila kita jumpa budak-budak duduk Amerika ngaji dengan kita kan tak? Tarbiyah di sana tu dia masjid, homeschool, lepas tu jubah. Terak ke pakai jubah kan? Tak, terak ke pakai jubah. Kenapa pakai jubah? Pakai jubah. Kalau boleh pakai serban. Berapa ni pakai jubah ni? Jubah dan serban piah ni menghalai daripada zina. Dia lekat tarbiyah tu. Orang dia kata. Sebab tu budak-budak dia, budak-budak UK ke, budak-budak Amerika ke, kalau pak kita ngaji dulu di South Africa ke tak? Hari Minggu ke apa dia kan? Masuk power game pakai jubah juga dia. Main snooker pakai jubah. Apa dia? Tanya tak malu kok ke pakai jubah gini-gini. Oh dia kata cabuhan ni jadi lagu lain dia kata. Cabuhan ni sebelah ada orang lain duduk lah dia kata. Ni tak duduk sebelah orang tina tak mari ni sebab jubah ha? Nak suruh cabut pula ni dia kata. Tapi nak main. Nak tengok movie. Kan? Bukan budak muda. Tak ada buat apa. Nak. Tapi dia tahu dah, dia faham dah. Dapat dia ni. Tubik bandar, bukan jubah. Sebab apa ni mahal dia daripada zina. Tak jadi tak tergamak. Sebab tu pak dia kalau bapak dia, pak kita boleh pergi patah, boleh pergi bawa suka dia. Sepuluh Mekah dia ingat pak kita ni. Kiri kanan belakang depan Islam belakang dia ada. Ni keadaan. Suasana. Pas suasana lagu tu, lagu mana kita nak buat? Keadaan masyarakat lagu tu. Sebab tu ayat-ayat Quran ni dia kekal gitu. Dia bukan semata-mata ayat hukum, dia nak cara tarbiyah. Cara tarbiyah. Tapi manusia tak boleh dengan nasihat semata-mata, dia kena ada hukum juga baru jadi betul. Dia tak boleh manusia pasal dia lagu tu. Manusia pasal lagu tu. Dunia ke agama ke sama ya. Tak. Dia kena ada peraturan, dia kena ada peraturan. Peraturan adalah kesilapan, dia kena ada peraturan. Dia main taubat macam istighfar sudahlah, istighfar sudah tak jadi. Tak jadi. Dia perlu tarbiyah, dia perlu tu. Tapi tarbiyah pun dia perlu keadaan bergantung pada suasana dia juga. Kita beri tarbiyah berat tak boleh ke? Sebab tu Allah SWT kekal ayat-ayat begini dalam Quran. Ada hikmah. Sebab tu ayat Quran ni tidak ada mansuh sebenarnya. Dia bukan turun sebagai nak bagi tahu hukum, dia juga nak turun bagi tahu bagaimana cara nak tarbiyah. Situasi berbeza. Ada pun orang lelaki pula. Tu orang perempuan walladani ya'tiyaniha minkum. Ada pun orang lelaki yang berzina pula. Yang berzina di kalangan kamu yang sudah berkahwin lah. Maka peringkat awal lagu mana? Fa'adhuhuma. Kau kata sakitilah mereka dengan kata-kata ke, dengan rotai ke, dengan selipar ke. Itu tafsir daripada para salaf, Ibnu Abbas agak barang. Tak. Sakitilah mereka. Jangan buat mereka senang. Tak boleh. Dia kena lagu tu. Dia kena ada suasana lagu tu. Ni peringkat awal. Peringkat awal. Fa in taba wa aslaha fa aridu anhuma. Sekiranya mereka sudah bertaubat, dak, maka baiki. Dak. Bila mereka sudah bertaubat, kena baiki kehidupan mereka, maka jangan lagi ganggu mereka. Buat dak sebutlah. Tak nak bagi fa aridu anhuma. Kerana Allah Maha penerima taubat, Maha penerima taubat. Ini yang zahir dia lah. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan ayat ni untuk liwat, untuk dua orang lelaki yang liwat. Masuk juga peringkat awal. Peringkat awal. Innamat taubatu 'alal ladzi 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sebenarnya Allah Taala bagi tahu taubat ni yang Allah Taala terima kepada mereka yang melakukan kejahatan ni berjahalah, kerana jahil. Kejahil tak tahu, jahil tak nak kawal diri. Tak tahu maksud sekali lah. Orang kalau kata semata-mata jahil kan, tetih muka tahu belakang. Mana ada orang buat dosa tak tahu belakang. Tak main. Tapi kerana suasana dibesar tak ada fikir ke apa kan, macam orang jahil. Macam orang jahil.
thumma yatubuna min qarib faula. Kemudian dia tak lama selepas tu dia bertaubat lalu. Tak lama lepas melakukan itu dia bertaubat. Faula yatubun. Itulah mana Allah SWT terima. Yatubun qarib ni kalau salah ni apa dia? Sebelum mati. Sebelum nyawa dia ada hukum. Sebelum nyawa dia ada hukum. Tapi 30 tahun derhaka. Kalau kita kata semua qarib belaka selagi mana nyawa tidak dihalkum. Semua ada peluang belaka. Ada mereka itu Allah Taala terima taubat mereka. Wa kana Allah aliman hakim. Dan Allah Taala alim hakim. Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidaklah taubat ni Allah Taala bagi kepada orang yang melakukan sayyi'at, kejahatan sehinggalah nak mati. Sehingga nyawa dia dihalkum, nampak ada akhirat. Oh, taubat dah. Masa tu tak boleh dah. Bila nampak akhirat ataupun mari azab. Bila mari azab tak Tuhan mari azab, mari musibah. Masa tu Allah dah tak jadi dah. Keadaan mari azab. Qala inni tubtu al-an. Dia kata sekarang ni saya bertaubat. Sekarang ni saya bertaubat. Seperti Firaun kan, mari azab dah. Dia kata beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Tak ada dah, tak terima dah. Allah Taala bagi tahu dah. Ayat di Mekah lagi Allah Taala bagi tahu dah. Dah qanun Allah Subhanahu taala. Buat tak ada guna dah sebab nampak akhirat semua orang beriman belaka, mana ada orang tak beriman. Akhirat nampak dah. Begitu juga walal ladzina yamutuna wa hum kufar. Orang yang mati dalam keadaan kufur. Ini Allah Taala tak terima. Ulaika atadna lahum, itulah orang yang mana kami telah sediakan untuk dia, untuk mereka ni azaban alima, azab yang pedih. Azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, masih lagi berkenaan dengan hukum Allah SWT, berkenaan dengan isteri, pula. Wahai orang beriman, la yahilu lakum an tarisun nisa karha. Jangan kamu waris terima saka daripada wanita-wanita kamu secara paksa. Secara paksa. Bunuh sama telah lah. Rasul nampak nak mati bini kaya, dia tua dah. Dah nikah kita umur 20, dia umur 45, 50. Banyak harta. Tengok umur panjang hati. Tak boleh. Allah haram. Tidak halal Allah bagi. Kamu waris dengan cara paksa. Wala ta'duluhunna. Begitu juga jangan kamu susahkan isteri kamu. Tak, supaya dia minta tebuh, minta cerai. Tak. Masa nikah tak, mas kahwin 200,000, nyesal lepas tu. Tak. Lepas tu nak ambil semula. Buat kan? Dia buat susah kan? Tak, biar dia minta cerai mahkamah, dia tebuh, fasah. Tak. Litadhhabu bi ba'di ma ataitum, supaya kamu dapat ambil apa yang kamu bagi pada mereka. Apa yang kamu bagi pada mereka. Hal ni tak boleh, Allah Taala larang. Yang ni semua haram belaka. Cara lagu tu. Tengok detail Allah Taala ajar pada kita berkenaan dengan rumah tangga. Kecuali Allah Taala bagi tahu bila isteri kamu melakukan perkara keji. Sini perkara keji ni bukan zina lah. Sini bukan perkara zina. Di fahsyah ini keji apa? Ada mulut huduh. Tak, menyakit, tak boleh duduk sekali. Tak, perkara keji yang mana yang tidak molek selain daripada zina. Tak, selain daripada zina. Tapi baik mubayyinah, benda tu jelas. Tak, bukan gosip orang duk kata belakang, orang duk pelagak kita dah. Itu tak jadi dengar pun. Tak boleh. Sebab tu Allah Taala ayat, kecuali dengan bila isteri kamu ni buat perkara keji, dia benda tu jelas. Bahawa ni boleh. Ni boleh lagu mana? Boleh kita susahkan dia biar minta cerai, biar boleh ambil. Tak, mas kahwin. Semula. Tak. Berapa dia tebuh duduk diri dia. Kalau tak ada tu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu gawilah isteri kamu dengan cara ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, sekiranya kamu tak suka apa yang ada pada isteri kamu, fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi apa yang kamu tak suka tu sebenarnya molek. Sesuatu yang kamu tak suka sebenarnya molek dah. Allah Taala jadikan pada dia tu kebaikan yang sangat banyak. Ni kita kena terima. Tak. Pertama kita orang Melayu kan, biasanya tak molek tu lelaki. Puan biasanya molek. Ni alhamdulillah, ni satu nikmat. Orang Melayu ni biasanya hok tak molek orang puan, orang lelaki. Biasa-biasanya. Kita tahu orang kita ni akad nikah ke tak jadi molek lagi biasa orang puan.
Orang puan tu biasa lepas akad nikah ke ada, dia jadi molek lalu. Dia tak molek lepas tu ke atas tu lelaki. Ramai kata gitu, tak semaya bel, atau tak semaya bel pun. Dah. Kacik dengan tubik dengan jantan tu, tubik dengan jantan ni ke. Biasanya kalau lepas akad nikah ke, dia sudah terima orang lelaki sebagai seorang suami ni, sifat orang Melayu kita ni. Maka dia sedia dah. Kalau suami dia orang semaya, jadi semaya dia. Dia dibubuh. Ni sifat orang kita dah. Ini satu nikmat sebenarnya. Memang ada lah juga masalah. Tu mana-mana ada. Cuma ghaliknya gitu. Biasa masalahnya orang daripada orang lelaki. Biasa masalah galik daripada lelaki. Masalah galik daripada orang lelaki. Orang perempuan kita kalau kita molek, jadi molek lagi. Tak. Biasanya lah. Ini satu nikmat tu sebenarnya. Satu nikmat. Tapi kalau kita tak molek, habis. Supaya tak. Asasnya gitu. Tapi ni Allah Taala bagi tahu, boleh jadi kita tak suka pada sesuatu berkenaan dengan isteri kita, berkenaan dengan rumah tangga kita ni. Sebenarnya kerana dia tak molek tu, pada yang molek benar. Pada yang kita dah, kita molek sangat mana sangat sebenarnya. Allah Taala tahu orang lagu tu sebenarnya untuk islah. Semua keadaan ni Allah Taala uji ni, Allah tahu dah. Ada mengikut keadaan kemampuan kita. Keadaan kemampuan kita. Cuma neraca dia tetap agama lah. Janganlah siapa duduk tak boleh nak bina agama. Neraca dia kalau boleh bina agama sesah. Orang lain itu pejam mata. Dunia sementara. Tak. Sementara. Tapi kalau siapa tak boleh bina agama, tak sia agama. Jadi punuh anak kita pula. Kita duduk main maya, dia duduk guling, tak maya tak tahu mana, tu masalah. Anak kita nak bina. Ni payah. Sebab anak akan ikut mak, akan ikut sebab mak banyak duduk rumah, tarbiyah. Dia akan ikut. Orang lagu ni tak boleh nak bina ni. Tak boleh nak bina. Kalau kita nak sabar juga, saya kau bini lagu tu, tak cara perang agama gini, tu kena banyak doa, kena banyak islah. Saya juga bina bujuk suasana agama dalam rumah. Tidak bahaya. Kemudian Allah SWT katakan, wa in aradtum istibdala zawjin makana, bila kamu nak nikah lain, nak tukar isteri, tak kenal dah isteri ni, habis kota tu. Maha baik tak? Maha tak? Maka nak ambil semula. Wa in aradtum istibdala, bila kamu nak tukar isteri lain, dan kamu telah bagi pada salah satu isteri kamu ni kintaran, harta yang bertimbuk-timbuk, maka Allah Taala katakan, fala ta'khudhu minhu syai'ah, jangan ambil walaupun sedikit, tak boleh ambil dah. Bila kita sudah bagi dah mas kahwin tu dengan sebut nama Allah Subhanahu taala tu, ikat perjanjian itu tak boleh. Apatah lagi Allah Taala, ta'khudhunahu buhtan wa ithman, adakah kamu nak ambil dengan cara buhtan, dengan cara dosa, dengan cara batil, dan dengan cara zalim. Buhtan ni apa? Batil dan zalim, dan juga dosa yang jelas. Bagaimana kamu nak ambil harta tu? Sedangkan waqad afdha ba'dukum ila, sedangkan kamu berdua ni sudah duduk bersama dah, hidup bersama dah, tahu belaka dah rahsia masing-masing. Dan kamu bila nikah tu, kamu telah buat perjanjian dengan satu perjanjian dengan sebut nama Allah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi. Kekahwin kamu seperti mana yang Allah Taala perintahkan, sebut nama Allah. Kahwin itu diikat dengan nama Allah Subhanahu taala. Halal tu kerana Allah SWT halal. Maka bagaimana Allah Taala kata kamu nak ambil semula, sedangkan kamu berdua ni sudah hidup bersama dah, rahsia-rahsia sudah terdah, dan masa perkahwinan kamu telah buat perjanjian yang begitu besar sekali. Ini panduan daripada Allah SWT, hukum Allah SWT. Ini semua untuk kebaikan kita belaka. Tengok, jaga belaka, belah lelaki jaga, belah perempuan jaga. Kemudian wala tankihu ma nakaha abaukum, jangan kamu berkahwin dengan orang yang mana dinikahi oleh ayah-ayah kamu ni. Tengok, ayat bawah tu, kamu tak boleh kahwin dengan mak kamu. Sepatut mak mana lebih teruk, nikah dengan mak tiri, nikah dengan mak sendiri. Mak sendiri lebih teruk lagi. Tapi Allah Taala takdimkan mak tiri. Mak tiri. Berapa tak takdim? Tengok agama, tengok cara Allah Taala ajar pada kita. Semua ni ilmu belaka. Mana Allah Taala tegur kita ni, hok mana hok ringan daripada hok berat. Patut kan kita kan tegur hok berat ah. Dah. Dia kena tegur satu benda yang mana lebih tersebar. Hok berat tak tersebar, hok ringan tersebar, hok tu kena tegur dulu. Hok tersebar dalam masyarakat ni. Sebab jahiliah ni, nikah dengan isteri ayah ni tersebar. Nikah dengan mak ni, orang jahiliah pun tak buat lagu tu. Orang jahiliah pun tak bunuh. Dan orang jahiliah pun pandai, tak molek. Jadi Allah Taala tak perlu.
Cuma ayat ni sebagai takkid ni cara Allah semua. Mana yang Quran ajar pada kita untuk tegur ke? Gapo dia dalam masyarakat yang pelanggar perintah Allah hok mana dulu? Hok mana tersebar lebih luas lagi? Hok tu kita kecek dulu. Hok mana tidak terlibat, hok mana masyarakat apa terlibat kita dulu sebut. Dah. Tu. Dia mana kita tak tahu. Kita duk tekan. Duk besar benda-benda lagu tu. Tak sedekah masyarakat itu terlibat gapo dia sekarang ni? Masalah gapo? Masalah semasa. Okey. Jadi Allah Taala bagi wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu berkahwin dengan orang yang mana dinikahi oleh ayah kamu. Nikah dalam bahasa Arab, dalam Quran semua dengan makna akad belakang. Bukan seperti mana orang kata nikah ni dengan makna jimat, tak ada. Tak ada. Semua hadis-hadis Nabi, ayat kita baca surah Baqarah wala tankihu ma ayat surah Baqarah kan? La tankihu. Nah, semua tu maksud kamu. Jangan kamu kahwin dengan maksud akad. Maksud akad. Bukan nikah dengan maksud jimat, tak. Kalau tu bila mereka tafsirkan hadis Nabi itu sebenarnya. Kalau ni jangan akad nikah. Mana mak tiri ni akad nikah pun tak boleh. Tak. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Perempuan-perempuan yang sudah dikahwin oleh ayah kamu di kalangan wanita illa ma kecuali apa yang telah berlaku. Tak dimaafkan belah. Tapi suruh cerai lah kalau berlakunya. Ayah duduk sekali, ayah nikah saja. Ayah tu menikah tu mak tiri umur 35, ayah masa tu umur 70. Nikah saja itu. Tak. Boleh nikah tak? Tak boleh. Akad nikah tu tak boleh dah. Allah tak sebut kalau lain kalau kita nikah dengan seorang perempuan lepas ni Allah Taala sebut kan, kita tak masuk tak duduk sekali dengan dia, Allah Taala sebut. Tapi hak ni ayah ni akad nikah ya. Haram apa bela-bela dah. Lepas tu mak tiri nikah lain, haram lagi. Dia berkata kalau isteri ya, tolak 3, lepas tu nikah lain boleh nikah semula. Dah. Isteri ayah ni tak boleh. Ayah ni. Dia bila tak sebut tu kan belakang tu, dia lebih syadik lagi. Tak boleh. Wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salam. Zaman Nabi di Madinah kan ayat ni turun lewat juga ni. Sebab benda ni sudah tersebar dah. Sebab tu dia beransur. Bila seorang sahabat kan ayah dia mati, dia pergi jumpa mak tiri dia. Nak nikah dengan mak tiri dia. Mak tiri kata aku pegamu, aku anggapmu anak ni. Dia tak nak juga dia kata. Dia mana tersebar dah. Itu siwi, bukan ayah dia ni orang lain ambil tak siwi. Dia ada izah tu. Jadi mak dia kata gini, aku jumpa Nabi dulu, tanya Nabi, Nabi kata balik dulu, ayat tak ada lagi. Baru turun ayat ni. Tak benar. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a. Sesungguhnya kahwin dengan isteri ayah ni satu perkara keji. Allah bagi tahu. Satu perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah dan jalan hidup yang tidak betul. Fitrah dibetulkan. Tak lebih tinggi Islam ni ajar. Tanpa wahyu manusia akan tu tengok orang tengok wahyu, tengok sekarang orang maju-maju dah. Maju. Mana boleh? Tak tahu nak bina keluarga dia tahu. Barat sekarang yang kita duduk kiblat pada dia kan. Dia sekarang ni nak bina keluarga pun dia tak reti. Kok dia nikah jatuh menyantai tina menjita kan? Jadi paling habis. Yang penjual kan gapo dia? Kebebasan. Kok datuk nenek moyang mereka dulu tahun 20-an dulu. Tahun 18 dulu mula-mula penjual ke hak asasi manusia kan. Tak pernah terfikir pun seperti itu. Tapi tu perjuangan tanpa landasan wahyu gini akal ni. Mana kalau jumpa tok nenek moyang dulu, tok nenek moyang ni pala pokmu ni penjual berat benar. Aku tak penjual aku ni. Jual ke apa sampai orang lelaki perjuangan dia kan. Kalau sudut kebebasan ni orang lelaki kan. Siapa kalau boleh ya nak jalan telanjang belakang ni. Kalau boleh jalan pandai telanjang bogel. Itu perjuangan dia. Ni hak asasi manusia ni. Sebab tu kena ada hak. Sebab tu jangan kiblat sungguh. Ni kiblat sungguh. Demo ni tak betul setiap indah. Pak mengaji risau mereka kan. Boleh dah belah. Tiap-tiap boleh dah belah. Dia ada gambar dia. Nombor lari telanjang bogel. Nombor lari acara tahunan dia.
Mula-mula lagi telanjang bogel. Telanjang bogel sungguh, spender pun tak ada. Bogel sungguh. Kalau tu benda lama dah. Zaman kita duduk ngaji tu, setiap kali benda dah belah masih geger. Balah apa dia? Permohonan daripada dia mohon ni, nak lama lari tak siap tepi patah dah. Nak masuk dari taman-taman belakang pula. Dia tak puas hati berlari di tepi patah tu. Pokok dia tengok. Dia nak semua kita tengok. Dia minta buat jalan kan. Jalan masuk dari perumahan, dak lalu kot jalan besar, tepi jalan raya, nak lagi tu. Belanja bahagian belakang. Tapi nasib baik dia agama ni fitrah, benda-benda gini molek ni fitrah. Hatta orang dia pun tak setuju juga. Jadi dibantah oleh penduduk tempatan, dibantah oleh paderi, dibantah oleh orang Islam komuniti semua ni tak benar. Kalau benar kita mogok belakang. Jadi kau dia buat. Tapi kalau ikut area dia gitu, apa juga manusia ni gitu. Tanpa wahyu kan, dia tak boleh pergi. Tu ada master belakang, master PhD, syirik belakang. Tapi manusia nak begitu. Dia tak erti nak bina kehidupan. Agama yang ajar. Ni Quran. Sebab tu tanpa wahyu kan. Fitrah rasa. Fitrah kita ingat molek fitrah. Tengok Allah Taala kata, "Hurrimat alaikum." Diharamkan kepada kamu kepada mak kamu, anak perempuan kamu. Tengok semua fitrah. Manusia bila baca waras ke tak? Jelira, sejuk hati dan setuju belakang. Ni perintah Allah SWT. Tapi kalau kita tinggalkan agama ni, tak tinggalkan amar ma'ruf, lama-lama ni cabut ni, lama-lama boleh boleh. Tengok pak kita kan orang asli, bukan semua orang asli kan. Bukan semua orang asli. Ada orang asli fitrah dia molek, ada orang asli. Orang asli gua Musa rasa tak ada. Tapi orang asli pah. Tak. Kalau masuk Islam kan, jabat agama dia tak kaya. Kena tanya tu, belah dia tu siapa dia? Kok jantan tu siapa dia? Dulu anak jantan dia, lah ni suami dia. Baik anak dia pun bahaya juga. Kok tina tu siapa dia? Dulu anak tina dia, lah ni suami, lah ni isteri dia. Dengan anak sendiri, dengan anak dia. Fitrah pun. Syaitan tak akan biar kan. Manusia tu bawah itu sedar ayat nampak molek kan. Ya, dia jadi syaitan tak ada kesehat belah. Sekat nak dia buat. Tak. Tapi tengok agama kita. Hurrimat diharamkan kepada kamu. Siapa dia? Ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu. Dia juga mak-mak saudara kamu belah ayah, mak-mak saudara belah mak. Anak kepada anak saudara perempuan kamu, anak saudara perempuan, anak saudara perempuan, anak adik kita, anak abang kita. Dan juga anak kakak kita, anak adik tina kita. Semua tu haram. Dan juga wa ummahatukum allati arda'anakum. Dia juga mak-mak kita nyusu, ibu susu kita, ibu susu. Dia juga adik-beradik daripada radha'ah, adik-beradik dah kita nyusu tu, mak susu kita tu, anak-anak dia tu semua haram belakang. Dia juga sebenarnya hadir kan, suami dia pun haram juga. Bukan mak dia saja, suami dia. Kalau suami dia tu pak darah, tak. Abul Qais. Aisyah minta izin nak masuk dalam rumah Aisyah kan. Aisyah tanya Nabi lagu mana tu. Nabi kata tu buat darah mudah. Sebab apa? Sebab Aisyah nyusu dengan bini dia. Aisyah nyusu dengan bini dia. Dan susu bini hasil daripada dia. Jadi dengan dia pun boleh. Mana boleh kan boleh masuk. Dia dah aurat. Dia dah aurat. Warabaibukum wa ummahatu nisaikum. Dan juga ibu-ibu isteri kamu. Ibu-ibu isteri kamu. Dan juga anak-anak tiri kamu yang besar di atas ribat kamu daripada isteri-isteri kamu. Anak-anak tiri. Ada anak-anak tiri kamu. Haram. Lepas tu anak tiri hotak duduk atas riba, hotak kita tak besar. Tak besar rumah kita, boleh? Tak. Ni ghalib. Quran ni bila Allah Taala dia ghalib dia. Anak tiri kita pok dia pera. Ada tempoh tak visual. Waktu zahir dia dalam hadis kan 5 kali nyusu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tak, kalau paling kita puas hati sekali tak, sebab Aisyah beritahu 10 peringkat awal, kemudian masuk 5. So, paling zahir daripada hadis Aisyah 5 kali nyusu. 5 kali nyusu. 5 kali nyusu. Walaupun sebahagian kata ada 3 kali nyusu. Tapi hadis Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu ada kata 10. Ada Aisyah bagi tahu memang 10 ada, tapi dimansuh dah.
Kemudian Nabi bagi 5. Nabi tahu 5 kali nyusu, 5 kali nyusu. Waraba anak-anak tiri kamu daripada isteri kamu lah, daripada isteri kamu. Ni pun haram juga. Tapi isteri kamu allati dakhaltum bihin, yang kamu duduk bersama dengan dia. Fa illam takunu dakhaltum bihin, tapi kalau kamu tidak pernah bersama dengan isteri kamu ni, anak tiri dia ni, fala junaha alaikum, maka tidak menjadi kesalahan. Nikah saja dengan mak dia. Tak, nikah saja. Tak ada duduk sekali lah, cerai kau. Kenaikan anak pula. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Begitu juga isteri-isteri anak kamu, anak jantan kita. Isteri-isteri dia ni haram. Wa an tajma'u bainal ukhtain. Begitu juga untuk kamu kumpulkan dua orang adik-beradik. Tak, adik-beradik. Ambil isteri kita kena juga kakak dia, tak boleh. Tak boleh kumpul dua orang adik-beradik, tak boleh. Kecuali yang telah lepas ni, telah lalu boleh. Tak. Bukan boleh, muka budak buat dah. Bukan boleh, telah buat dah. Innallaha kana ghafurur. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nabi mari tambah pak saudara mak saudara dengan anak saudara tak boleh. Mak saudara dengan anak saudara tak boleh. Tak. Lepas tu kalau hamba lagu mana? Hamba pun zahirnya salah, tak boleh. Tak. Tapi sebagai salah kata Allah Taala tak sebut ke? Allah Taala sebut lepas ni. Tapi ulama tengok illah dia tu sebenarnya tak sebi penuh lah. Tak. Maka hamba pun tak boleh juga. Begitu wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Begitu wal muhsanat sini. Muhsanat sini ni, muhsanat ni dari sudut bahasa Arab ni dia makna dia banyak kan. Muhsanat dengan makna Islam. Dengan makna orang Islam, dengan makna orang yang merdeka, perempuan yang merdeka, perempuan yang baik. Dari sini dengan makna isteri orang. Makna isteri orang yang memiliki suami. Hak ni pun perempuan yang hak ni kerana nasab atau bukan musaharah. Tak, kerana ipaduan ni tak boleh nikah. Hak ni pula tak ada kait dengan kau, bukan nasab, bukan apa dia. Tapi tak boleh haram juga. Sebab apa? Sebab dia bini orang. Wal muhsanat, Allah nak bagi tahu. Isteri orang. Jika dengan wanita-wanita ni haram, tak boleh. Illa ma malakat, kecuali yang hamba yang kamu miliki, dia bukan isteri orang juga. Tak, jadi hamba kita pergi kan, room, tak. Tok lelaki dia kena bunuh. Tak, anak-anak jadi hamba sisi zaman itu. Tak. Maka boleh. Kitab Allah alaikum. Inilah kefarduan Allah SWT kepada kamu. Allah Taala bagi tahu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalika. Dia dihalal bagi kamu selain daripada tu. Yang kamu boleh guna dengan cari dengan guna harta kamu ni. Tapi dengan syarat muhsinin ghairu musafihin. Tak. Untuk berkahwin, untuk bina keluarga yang molek, cari orang yang molek, jadi isteri yang molek, bukan dengan sebagai untuk bersenang-senang semata-mata, untuk buat gundik, untuk saya saja. Famastamta'tum bihi minhun, ayat ni ayat mutaah pula ni. Sebagai ulama dia elok kan, maknanya bila kita sudah berkahwin, kita sudah bersama, maka bayar mahal lah biar isteri gitu lah. Sebenarnya tidak, ni mutaah. Tak, famastamta'tum bihi, kalau kita tengok salah kan, ayat ni berkaitan dengan mutaah. Satu ketika tak dihalalkan. Ini perkahwinan mutaah. Mutaah. Mutaah ni salah satu perkahwinan dalam Islam yang pernah dihalalkan. Di zaman jahiliah biasa. Mutaah ni apa? Nikah ada tarikh. Nikah sebulan. Tak, nikah kena sebulan. Lepas sebulan cerai dulu. Tak. Lepas sebulan cerai. Kena bayar mahar. Tak ada wali, tak ada saksi. Tak ada wali. Dia perkahwinan ni atas nama darurat. Masa sahabat-sahabat pergi perang. Tak. Lama. Jadi pernah dihalalkan. Pernah dihalalkan. Sebab tu hadis daripada bila hari dia masa Khaybar. Masa Khaybar. Tak, Nabi telah haram. Dan bila Nabi haram lagi, akhir sekali masa haji, tak masa haji Nabi kubur belakang. Kata Nabi sebut sekali lagi. Jadi Nabi telah bagi haram sampai hari kiamat dah. Sesal. Tak, mutaah ni, nikah ni sampai hari kiamat. Tapi orang ada penyakit kan sama. Ada dalam Quran dia jadi dalil. Jadi dalil. Penyakit Yahudi lagu tu kan. Tak, ni dia panggil syubhat ni. Ni mutasyabihat ni. Ni kena faham dalam mutasyabihat tu salah ayat lagu ni. Ni mutasyabihat. Ni ada dalam Quran ni. Dia pun pusing. Pusing. Tak, mutasyabihat.
Famastamta'tum bihi minhum, maka orang perempuan yang mana kamu mut'ah dia tu, nikah mut'ah, maka kamu nak bayar pada dia. Ini satu kefarduan, wala junah, tidak menjadi kesalahan pada kamu. Tak, bila kamu saling redha meredai. Tak. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah Taala alim hakim. Faman lam yastati' minkum taulan, siapa dia tidak ada kemampuan dari sudut kewangan untuk berkahwin dengan perempuan yang molek, yang merdeka. Kan dia jadi terjemah merdeka ni. Muhsanat mukminat. Maka berkahwinlah dengan hamba di kalangan anak-anak muda perempuan di kalangan orang mukmin. Kahwin. Sebab apa? Allah Taala tahu berkenaan dengan iman kamu. Ba'dukum min ba'. Tapi bila nak nikah dengan hamba ni kena minta izin wali dia. Hamba ni wali dia, tuan dia. Bukan ayah dia, bukan adik-beradik dia. Walaupun ayah dia ada, adik-beradik dia ada, tak boleh. Bukan wali. Dia kena minta izin dengan tuan dia. Dan Islam bukan iktirah wali, tak ada. Ini semua keadaan yang mana dia tak boleh sesat dengan kata-kata, dia sesat dengan apa dia? Dengan bina umat tu. Tak. Tapi benda tu ada dalam Quran. Bila benda tu berlaku, dia kena Allah SWT datangkan hukum. Tak. Tapi bukan kita jadikan. Sebab tu kita kena faham, ada hukum ni bukan dalil bahawa benda tu kena kekal gitu. Nak tahu benda ni kena kekal tak kekal, tengok cara Nabi lagu mana. Nabi kan suruh bebas berlaku kan. Kata kafarat bulan Ramadan pun, siapa dia bersama dengan isteri dia siap bulan Ramadan, gapo dia kafarat dia bebaskan hamba. Semua amalan-amalan dibebaskan. Dia tengok para sahabat ni bila datang rum dia pasti jatuh ke tak? Pergi pasal beli hamba, tarbiyah bebas. Beli hamba itu amalan mereka. Amalan mereka. Dia kalau orang tak ada pinti ke pun, zikir-zikir pun siapa dia amal zikir ni seolah dia merdekakan. Semua dikaitkan ni semua dalam kepala tu. Merdekakan hamba ni amalan hebat. Merdekakan hamba ni amalan hebat. Mana orang mukmin diajar dak bila ada hamba merdeka, bila ada hamba dia kena lagu tu. Kalau selagi mana orang fikir nak hamba ni khaznan, nak hamba ni tak boleh, tak nak selesai masalah ni. Sebab dia sistem kehidupan. Hamba ni sistem kehidupan. Tu orang bayar kita hidup satu zaman. Orang tak ada orang kerja dengan kita. Orang kerja semua pakai hamba. Kita nak pergi minta kerja tak ada sebab dia ada hamba belakang. Ya, dia ada hamba. Sistem hamba belakang. Sistem lagu tu. Masuk orang basuh baju, dak nane, jaga kedai, semua hamba belakang. Dia tak ada orang. Apa orang nak berlepas lagu mana sebab satu kehidupan. Kalau zaman kita nak payah lagi masih basuh haram. Ini lepas kita masih basuh belakang. Kalau kita duduk satu zaman yang mana semua benda-benda ni bahagi buat kerja, tiba-tiba kita benda ni haram, ya tak boleh. Dia kena bina mula. Tak kena karang telaga kita. Nak belajar karang telaga sahah pula. Kita telaga tak je tengok. Jadi tengok Allah SWT bila benda ni sebenarnya bukan benda molek. Tapi benda tu sudah dah meresap dah semua seluruh dunia lagu tu. Jadi cara Nabi SAW tarikh sikit-sikit. Sebab dia tak boleh selesai dengan hukum. Dia ada benda. Jadi kalau kita baca ayat gini kan, Islam suruh buat kan nikah dengan hamba gini-gini. Kita jadi tidak. Bukan lagu. Tapi tengok diberi hak. Maka berkahwinlah dengan hamba tapi dengan izin tuan dia. Dia kena ada mahar juga. Wa atuhunna ujuruhunna bil ma'ruf. Muhsanatin ghairu musafihatin wala mutakhidati akhdan. Tak. Kamu nak nikah bukan nak buat perkara keji, dia bukan nak jadikan mereka ni sebagai gundik-gundik. Perempuan simpanan kamu tidak. Kemudian ayat seterusnya berkenaan dengan bila hamba melakukan zina pula. Fa idza uhsinna, sekiranya dia molek. Fa in atayna bi fahishatin, sekiranya hamba kamu melakukan perkara keji, zina, maka hukum dia lagu mana? Yang telah berkahwin dah. Hamba yang telah berkahwin, sudah berkahwin dah, zina juga. Orang merdeka kena rejah sampai mati. Kalau hamba ada, fa alaihin nisfu ma 'alal muhsanat. Maka hamba ni kena separuh. Kena separuh. Kalau orang merdeka 100 hotel dia 50. Hamba. Tengok Allah Taala ni adil ni. Tengok nampak. Surah ni kan tajuk dia keadilan belakang kan. Allah Taala buat kira. Buat apa dia jadi lagu ni? Keadaan dia tu. Hukum pun beza lah. Hukum pun beza. Keadaan. Semua Allah Taala buat kira. Hukum dia separuh daripada orang yang merdeka, daripada azab. Dzalika liman khasyal anata minkum. Demikian itu Allah Taala bagi berkahwin dengan hamba tu kerana kamu tidak dapat kawal diri kamu.
Wa in tasbiru khairul lakum. Sekiranya kamu dapat sabar itu lebih baik untuk kamu. Sebab tu ulama beza khilaf nikah dengan hamba lagu mana satu. Sebab kat arah kita nak suruh bebas kan. Tak bebas. Kalau paling baik sekali Nabi ajar, tak bila orang nak nikah dengan hamba kan, dia beli hamba, kemudian didik molek, kemudian bebaskan dia, kemudian jadikan isteri. Ni sempurna. Tengok. Ini cari mana Pak Zamir Jahilah tak orang tak ada kacet lagu ni. Kacet gawa lagu ni. Muka tengok hamba macam tengok bagai-bagai gini. Itu pandangan dia. Tapi Nabi mai ajar ke apa? Tak. Cari seorang hamba, lepas tu didik molek, lepas tu bebaskan dia, lepas tu jadikan isteri dia. Sah taklah dia. Ni. Tapi kalau kamu boleh sabar tidak menikah dengan hamba, kalau kamu nikah dengan hamba, anak tu bukan anakmu, anak tu dia, anak kamu. Nikah. Itu bahaya. Sebab tu kita orang merdeka, bini kita hamba. Bini kita dia jadi lagu tu, dia jadi sistem tu. Sebab tu digalakkan supaya tidak. Sebab tu suruh sabar. Ni orang Islam terdesak ni, mereka terdesak ni, tak ada gawa, tak ada kerja, tak ada. Tapi nak nikah juga. Tak, daripada berzina baik nikah lah dengan hamba pun. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah SWT Maha Pengampun. Yuridullah, tengok Allah kata, Allah Ta'ala nak menjelaskan kamu dan nak bagi petunjuk pada kamu lagu mana sunnah-sunnah orang semua molek-molek. Dia supaya kamu, Allah Ta'ala dapat terima kamu. Dia supaya dia Allah ni alim hakim. Tengok Allah kita. Wallahu yurid an yatu. Allah nak supaya kamu kembali pada dia. Wa yuridul ladzi, tapi orang yang mahu nak ikut syahwat tu nak supaya kamu ni jauh daripada Allah sejauh-jauhnya. Tengok. Allah nak kita jadi molek. Orang nak supaya kita tak ikut hukum Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu orang yang mana nak supaya kita jauh daripada perintah Allah ni sebenarnya orang yang ikut hawa nafsu. Nak supaya kita jauh daripada Allah SWT. Sebab tu orang tu kalau takwa dia akan ajar umat ni supaya hampir pada Allah, supaya hampir pada Allah. Lagu-lagu mana jangan kita tinggal perintah Allah SWT. Lagu-lagu mana? Patut lagu tu buat Allah siapa dia. Sebab tu kita kena, kalau kita hak ni tak jelas kan, kita dah tengok agama dia sudut, satu sudut agama Islam kita, di sudut pandangan kita Islam ni gini-gini. Sebab tu Allah Ta'ala suruh tengok daripada Baqarah ni, surah Baqarah, Nabi Ibrahim lagu mana, tengok malaikat lagu mana, dan Allah tu lagu mana sebenarnya. Kita nak kacak ni Allah Ta'ala suka tak suka ni, Allah lagu mana, dia perintah dia lagu mana. Sebab Allah yang memiliki ilmu begitu seluas Allah SWT, bila datang ke perintah, ingat saja kita boleh tolak perintah dia. Kita tak kena marah. Kita kan ada benda kita rasa dia ni kalau kecek kan, perintah dia besar kan, berdasarkan kefahaman dia. Betul, kita kena ada perasaan itu dulu daripada Allah, daripada perintah dia gitu dulu. Baru nak ambil perintah orang lain, dia ni siapa dia dulu, nak tapih dulu. Baru kita buat keputusan. Sebab kita balik nak ada Allah juga. Dunia ni ujian Allah, uji kita, belakang-belakang dia uji. Dia balik tanya kita dengan perintah dia, kita tanya. Dia tanya orang lain. Kita sudah kita balik ngadap dia juga. Dia akan tanya, gapo dia perintah, lagu mana sikap kita dengan perintah dan larangan dia. Sebab dia kena faham hakikat ni. Dia tengok Allah SWT gambar ke bagaimana. Wallahu yurid an yatuba alaika. Allah nak supaya kamu kembali pada dia. Allah nak. Semua perintah-perintah dia ni kan hak tu. Kerana nak mudahkan kita. Tapi orang selain daripada Allah ni, Allah Ta'ala bagi tahu ni, dia nak supaya kita ikut hawa nafsu, supaya kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Lepas tu kita tengok lagu mana keadaan kita hidup. Keadaan kita hidup sekarang ni nak ajar pada kita, iblis, syaitan ni ajar semua tak dengan sistem Yahudi supaya manusia jauh daripada perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala semua tak sesuai. Tengok, kita sudah masuk dah perangkat ni. Perintah Allah Ta'ala semua tak sesuai. Dari sudut pemerintahan tak sesuai. Dari sudut perundangan tak sesuai. Dari sudut ekonomi tak sesuai. Dari sudut pendidikan tak sesuai. Semua perintah Allah tak sesuai. Larangan Allah SWT sekarang ni tak sesuai juga. Tengok. Larangan Allah SWT tak sesuai. Dia cuba sedaya upaya nak tunjukkan bahawa larangan Allah SWT ni dan buktikan tak sesuai. Dan kita duk ikut tergesa, tak faham hakikat ni kan. Tak. Sebab punca dia, musuh kita sebenarnya yang Allah nak bagi kita dukungan siapa dia? Iblis, syaitan. Muka kita mari atas dunia ni kerana asalnya kerana tak puas hati dengan Allah. Iblis tak puas hati dengan Allah. Telah muliakan Nabi Adam. Dia nak tunjuk, dia sesatkan kita, dia nak tunjuk pada Allah bahawa perintah Allah tak silap. Dia diajar kita perintah Allah tak sesuai.
Perintah Allah Taala tak sesuai. Ni asah dia. Tapi kita Allah bagi tahu, ni Allah bagi tahu pada kita. Allah nak gawa. Semua akam Allah nak gawa daripada. Allah nak bimbing kita. Cara hidup orang yang molek sebelum kita. Allah nak supaya kita kembali pada dia. Dia tengok yuridullah an yakhaffifa ankum. Allah nak bantu kita. Semua perintah-perintah Allah ni untuk ihsan kita. Untuk kebaikan kita semata-mata. Semua dari sudut akidah ke ibadat ke muamalah, semua berkaitan dengan perintah Allah semua daripada Nabi, semua untuk bantu kita. Tiba-tiba tak tahu bagaimana ayat kita dah, tak sebut lagu ni, tak sebut lagu ni, tak sebut lagu ni. Kita sirat tuan. Kita tak kenal tuan kita. Dan manusia ni wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni kejadian lemah. Kejadian lemah. Kita tak nampak. Lepas tu tengok dalam surah An-Nisa ni. Ke mana-mana manusia tak perasan tentang benda tu tak molek dah, datangkan hukum. Anak yatim, golongan sufaha supaya bagi perhatian. Hok cerita cilik ni. Hok jadi mangsa kerajaan. Jadi mangsa keadaan ni. Orang buat zalim. Allah Taala sebut kan khusus dak golongan-golongan yang tak sidik cara kepada mereka. Anak yatim berkenaan dengan hukum saka, Allah Taala sebut hak-hak yang telah Allah Taala sebutkan semua ni. Bila benda tu manusia tak sedar, maka Allah Taala akan sebut. Kita sambung semula. Masih lagi berkait dengan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana akhiran. Radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammad nabiyyu rasulullah walhamdulillah.